Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawiza Syamsuddin dari Kumpulan 3 yang juga diwakili oleh Nazliah Muhammad Daud, Azizul Helmi Azhari, Muhammad Hadi Abdul Majid dan juga Ahmad Faizal Awang. Sesi webinar ini adalah merupakan salah satu keperluan dalam tugasan bagi subjek VKMB 2 iaitu Pembangunan Masyarakat pelajar-pelajar semester 3 Universiti Utara Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada moderator kami iaitu Encik Ahmad Faizal Awang bagi mengupas isu menarik iaitu kesukarelaan atau keterpaksaan realiti pemulihan dadah di Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam dadah terkawal 2025. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran ilahi kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat bersiaran secara langsung dari studio inspirasi ADK Selangor dalam satu segmen bual bicara yang bertajuk keterpaksaan ataupun kesukarelaan dalam konteks kepulihan penagihan. Dan kepada penonton, rakan-rakan kita di siaran secara langsung Facebook Live, jangan lupa like, share. Moga-moga perkongsian apa yang kita usahakan pada malam ini boleh memberi manfaat kepada semua. Dan baik, pada malam ini kita ada 3 tetamu istimewa yang kita bawakan dalam segmen bual bicara pada malam ini, di mana kita ada tetamu yang tidak lain tidak bukanlah yang berusaha Tuan Nazir bin Muhammad selaku pengarah agensi Entidad Kebangsaan Negeri Selangor. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Dan sebenarnya pada malam ni Tuan Nazir tidak kesorangan, ditemani oleh 2 orang Sri Kandi yang mengepalai institusi pemulihan di Lembah Kelang, di mana bersama Tuan Nazir juga kita ada Puan Nur Syuhaila binti Rahman, pengarah Puspen Sungai Besi. Selamat datang Puan ke studio kami. Terima kasih. Dan juga yang panel ketiga adalah Puan Ruziliza binti Ibrahim selaku pengarah Puspen Dengkil. Selamat datang Puan. Terima kasih. Untuk segmen yang pertama ni, saya akan tumpukan dululah kepada tuan rumah kita lah, Tuan Nazir bin Muhammad selaku pengarah ADK Selangor. Tuan, biasanya apabila kita bercakap tentang pemulihan, mungkinlah pandangan skeptikal bagi sebahagian masyarakat. Analoginya, pemulihan ni berlaku apabila seseorang ni ditangkap dan diperintahkan oleh mahkamah untuk mengikuti pemulihan, baik di dalam komuniti ataupun institusi. Jadi berkaitan tentang perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang AADK tawarkan kepada rakyat Malaysia, di mana mereka yang ada masalah ketagihan dadah mempunyai pilihan untuk datang sendiri ke Puspen untuk mendapatkan rawatan. Boleh tak Tuan jelaskan apa yang dimaksudkan secara sukarela ni dan apa pilihan yang ada untuk mendapatkan perkhidmatan sebegini? Silakan Tuan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelayar-pelayar yang ada? Malam ini kita ada live lagi. Terima kasih kepada saudara moderator Encik Faizal dan juga rakan saya yang 2 orang pengarah Puspen yang ada menawarkan perkhidmatan sukarela pada malam ini, Puan Ruziliza dan juga Puan Suhaila. Selamat datang ke ADK Selangor dan selamat datang ke studio inspirasi ADK Selangor lah. Jadi alhamdulillah malam ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak kepada kita punya klien-klien ataupun rakan-rakan kepulihan kita yang ada di dalam negeri Selangor. Sebab pada malam ini saya berhasrat agar semua rakan-rakan kepulihan yang ada menonton bersama pada malam ini dapat maklumat sedikit sebanyaklah tentang apa perkhidmatan-perkhidmatan Puspen sukarela yang kita ada di kawasan Lembah Kelang ni lah. Jadi dah dekat dengan kita sebenarnya. Mungkin pada malam ini kawan-kawan yang mendengar ni boleh promote jugalah kepada kawan-kawan yang lain, sebab malam ini kita nak buat program outreach sebenarnya, outreach secara maya. Yang mana sebelum ni kalau kita tengok kita banyak buat outreach, kita datang dari rumah ke rumah, kita buat kempen nak menggalakkan mana-mana individu yang ada masalah dengan penagihan untuk tampil secara sukarela. Jadi pada malam ini agak magic sikit lah sebab kita buat secara maya, dan insya-Allah kita akan teruskan video ni nanti untuk ditonton oleh orang yang lebih ramai lah. Jadi berbalik pada persoalan yang dibangkitkan oleh saudara moderator tadi, apakah perkhidmatan-perkhidmatan yang ada ditawarkanlah oleh ADK secara khususnya. Kalau kita tengok sebenarnya bagi perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang ADK tawarkan kepada rakyat Malaysia, yang ada
apa saja masalah yang berkaitan dengan penagihan lah. Jadi kalau kita tengok sebenarnya kita memang ada menyediakan perkhidmatan pemulihan secara sukarela dan juga perkhidmatan yang kepada mana-mana individu yang telah disahkan sebagai penagih dadah yang disyorkan untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Puspen secara di bawah Seksyen 61A Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan. Manakala bagi sukarela pun dia ada yang kita tawarkan secara sukarela di Puspen sukarela di bawah Seksyen 83A Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 jugalah. Jadi pada rakan-rakan yang ada dalam ni, mungkin ada dalam kalangan kita yang memang berada pengawasan bersama dengan AADK daerah, yang mana tuan-tuan dan puan-puan telah diperintahkan untuk menjalani rawatan dan pemulihan secara pemulihan di dalam komuniti. Jadi mungkin ada dalam kalangan kawan-kawan kita yang perlukan perkhidmatan sukarela ni. Jadi promote lah kepada kawan-kawan. Malam ni kita boleh dengar lah daripada pengarah sendiri apa perkhidmatan-perkhidmatan yang telah mereka sediakan lah. Jadi kalau di sini saya cerita dekat Lembah Kelang lah, kita ada 2 Puspen lah yang mana menawarkan perkhidmatan secara sukarela, iaitu Puspen Sungai Besi dan juga Puspen Dengkil lah. Dan selain daripada itu juga, untuk makluman kepada semua rakan-rakan yang ada menonton, perkhidmatan kami juga turut menyediakan rawatan dan pemulihan kepada klien yang bawah umur, iaitu remaja yang mana berdepan dengan masalah penagihan dadah di bawah peruntukan Seksyen 9 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Jadi maksudnya tidak yang muda-muda pun kita ada bantu. Jadi saya haraplah malam ini kita boleh dengarlah daripada daripada pengarah-pengarah yang menguruskan pusat pemulihan tersebut. Dan saya ingat saya setakat ini dulu. Okay, Zal? Okay, thank you. Terima kasih Tuan. Begitulah tadi bagaimana kita melihat aspek kesukarelaan dalam konteks pemulihan. Dan kita akan beralih kepada panel kedua, iaitu Puan Nur Syuhaila binti Rahman selaku pengarah Puspen Sungai Besi. Seperti mana yang kita sedia maklum tentang bagaimana aspek pemulihan ni sangat dekat dengan terapi kesukarelaan, dan bagaimana kita melihat aspek kesukarelaan ini juga menjadi satu indikasi yang penting dalam memastikan proses rawat dan pulih itu kekal dalam keadaan yang positif dan sebagainya. Baik Puan, boleh tak Puan kongsikan sedikit mengenai Puspen ataupun Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Sungai Besi dan skop perkhidmatan yang ditawarkan? Silakan Puan. Alright, terima kasih kepada Tuan Moderator. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada ADK Negeri Selangor di atas jemputan untuk bersama-sama dalam outreach Maya pada malam ini. Okey, berbalik kepada Puspen Sungai Besi ni, kita asasnya di Malaysia kita ada 30 buah pusat pemulihan. Dan daripada 30 tu, 11 daripadanya adalah pusat yang ada menerima kemasukan secara sukarela. Okay? Dan Sungai Besi adalah satu daripadanya lah. Puspen Sungai Besi kita dah mula menerima kemasukan sukarela sejak tahun 1999. Pada ketika itu kita dikenali dengan nama Persada. Kemudian kita teruskan penerimaan kemasukan klien secara sukarela ni sehingga ke hari ini. Sungai Besi juga adalah merupakan pusat pemulihan dadah yang kita tawarkan rawatan dan pemulihan secara percuma kepada warga negara Malaysia. Di Sungai Besi, kita ada kategori tertentu di mana antara syarat kemasukannya adalah lelaki sahaja, berbanding di puspen lain. Kemudian yang diterima masuk adalah berusia di antara 18 tahun 1 hari dan ke atas, sehingga 55 tahun. Dan kemudian kita juga menerima klien yang tidak mempunyai penyakit kronik lah. Makna kata asal dia boleh urus diri dan dia boleh mengikuti program rawatan dan pemulihan dengan baik, tak ada masalah untuk dia diterima masuk ke Puspen Sungai Besi. Okey. Untuk itu juga dari segi skop perkhidmatan yang kita tawarkan, di Puspen Sungai Besi kita menerima kemasukan secara sukarela, iaitu sebagai apa yang kita namakan sebagai inpatient, dan juga kita turut menawarkan perkhidmatan klien yang didaftarkan sebagai outpatient. Dia adalah kategori ataupun kriteria untuk kita daftarkan sebagai outpatient. Dan selain daripada itu, kami turut menawarkan perkhidmatan
rujukan dan advokasi di mana sesiapa sahaja individu yang datang untuk mendapatkan rawatan di Puspen Sungai Besi namun mungkin kurang bersesuaian dengan kategori Puspen. Contohnya mungkin dia adalah seorang wanita. Ya, jadi kita akan bantu dia untuk rujuk dia ke Puspen yang lebih bersesuaian. Dan selain daripada itu, kita turut menawarkan perkhidmatan outreach ataupun temu seru yang mana melibatkan hebahan tentang perkhidmatan kita, juga pemujukan. Lazimnya kita mendapat permohonan daripada keluarga yang memerlukan khidmat pemujukan daripada pegawai kita ke atas ahli keluarga mereka yang mungkin terlibat dengan dadah tapi masih enggan untuk mendapatkan rawatan. Jadi di situlah Puspen Sungai Besi kita akan membantu dari aspek pemujukan tersebut. So Tuan Moderator, saya rasa itu sahaja kot. Okey, terima kasih Puan Shuaila di atas penerangan tadi. Saya ingat skop perkhidmatan walaupun dalam konteks segmen pertama kan baru pembukaan orang kata mukadimah, tapi kita dapat penerangan sangat jelas dan kita lihat di sini bagaimana mungkinlah di ruang lingkup sahabat-sahabat kita penonton di luar sana mungkin kecenderungan kita untuk memahami program pemulihan berteraskan sukarela mungkin tak banyak, tapi hakikatnya kita ada 11 institusi yang menawarkan perkhidmatan secara sukarela, jumlah yang sangat besar dan kita lihat bagaimana media-media dan platform ini boleh digunakan untuk memastikan kalau ada isu berkaitan penagihan dadah di kawasan sekitar kita yang melibatkan orang yang terdekat dengan kita, kita tahu di mana kita nak rujuk. Dan saya tertarik juga dengan bagaimana kita melihat konsep pemulihan secara sukarela tidak tertumpu kepada inpatient, outpatient dan sebagainya. Sebab kalau kata kita ada permasalahan berkaitan tentang isu dadah dan kita boleh guna term consultation lah untuk mendapatkan bimbingan di mana harus kita rujuk dan sebagainya. Baik, sebenarnya bila Tuan Nazir sebut tentang bagaimana kita lihat segmen malam ini berbentuk outreach secara maya, saya ingat platform-platform sebegini baik Tuan untuk kita perluaskan ataupun mungkin kita lakukan dengan frequent atau kekerapan yang banyak supaya kita lihat pada hari ini mungkinlah dalam konteks penyampaian maklumat seperti saluran aduan yang kita selalu wawarkan kepada ramai orang, mungkin kita lihat sejauh mana maklumat yang kita beri itu berakhir. Maknanya berakhirnya mungkin dari sudut institusi pemulihan ni lah. Okey, baik. Seterusnya kita akan beralih kepada panel kita yang ketiga iaitu Puan Ruziliza binti Ibrahim selaku pengarah Puspen Dengkil. Okey Tuan, Puan, tadi kita dah dengar berkenaan peranan institusi pemulihan secara sukarela sepenuhnya di Puspen Sungai Besi. Jadi bagaimana pula dengan Puspen Dengkil? Sebagai orang yang mengetuai perkhidmatan di institusi ini, boleh tak Puan jelaskan sedikit tentang Puspen Dengkil, peranan dan perkhidmatan yang disediakan? Silakan Puan. Okey, terima kasih saudara Faizal dan juga saudara Nazir, sahabat saya yang sudi menjemput saya lah wakil daripada Puspen Dengkil untuk sama-sama pada hari ini menjalankan outreach secara maya. Terima kasih juga pada yang sama-sama mungkin bekas-bekas klien, mungkin juga OKP yang sedang sama-sama menonton ataupun mendengar apa yang kita akan kongsikan bersama pada hari inilah. Okey, sedikit sebanyak yang saya boleh jelaskan Puspen Dengkil ni. Kalau Puspen Sungai Besi tadi Puan Su ada sebutkan dah lama daripada tahun 1999 dah mula beroperasi sebagai Puspen sukarela. Tapi Puspen Dengkil ni terletak di kilometer 4 Jalan Banting, itu dalam daerah Sepang lah ya. Kami baru saja menjalankan operasi sebagai Puspen sukarela kepada wanita. Actually Puspen Dengkil ni menawarkan dua jenis perkhidmatan lah. Yang pertama adalah menyediakan rawatan dan pemulihan kepada penagih-penagih dadah lelaki yang telah pun dijatuhkan hukuman melalui perintah mahkamah, iaitu Seksyen 61A Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan. Jadi klien-klien lelaki ni dia ada kompaun khas lah yang mana untuk lelaki sahaja. Jadi atas inisiatif AADK Ibu Pejabat yang merasakan ada keperluan untuk mewujudkan Puspen sukarela untuk wanita di Lembah Kelang. Kerana sebelum ni kita ada satu iaitu di Puspen Bacok. Jadi kita wujudkan satu lagi di Dengkil. Di sinilah saya dan juga rakan-rakan di AADK menyediakan rawatan dan pemulihan kepada penagih dadah wanita secara sukarela melalui peruntukan Seksyen 8 3A. So di sinilah klien-klien wanita yang punya masalah datang kepada kami, mungkin secara rujukan, walk-in, rujukan tu mungkin daripada keluarga ataupun sendiri datang secara sukarela, NGO datang kepada kami, dan di sinilah kami membantu
sahabat-sahabat kita yang memerlukan bantuan ni untuk menjalani program rawatan dan juga pemulihan. Mungkin saya boleh kongsikanlah sedikit saudara moderator dan juga rakan-rakan pendengar di luar sana. Antara aktiviti-aktiviti yang kita jalankan di dalam Puspen Dengkil bagi membantu golongan yang memerlukan bantuan ni adalah seperti kumpulan kelompok-kelompok psikososial yang kita sentuh berkaitan dengan early recovery, kelompok pencegahan relapse, banyak lagi kaunseling secara kelompok, secara individu, keluarga. Di sini kita bantu mereka untuk mendalami ilmu pengetahuan bagaimana untuk membina jati diri dan juga coping skill untuk mengelak daripada terlibat semula dengan dadah. Kerana kalau mereka yang datang secara sukarela ni, umumnya kita akan rasa mereka ni betul-betul willing nak berubah, nak dibantu. Jadi proses tu mungkin akan menjadi lebih mudah kerana mereka sendiri yang datang, mereka sendiri yang nak. So kami sebagai pegawai ADK akan membantu sebaik yang mungkin untuk memastikanlah klien-klien ni pulih daripada dadah. Jadi mungkin sahabat-sahabat di luar sana ataupun pendengar-pendengar di luar sana yang mungkin ada rakan-rakan ataupun saudara mara tahu ada kelompok-kelompok wanita yang mungkin memerlukan bantuan dari segi penagihan dadah, bolehlah datang ataupun bolehlah merujuk ke Puspen Dengkil. Saya ingat itu saja saudara Faizal untuk permulaan ni. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Ruziliza yang telah memberi penerangan sedikit tentang apa yang dilaksanakan oleh Puspen Dengkil dalam memperkasakan aktiviti pemulihan. Dan kita lihat bila kita bercakap tentang konteks Lembah Kelang ialah Sungai Besi, Puspen Sungai Besi, Puspen Dengkil, kita lihat kesinambungan ini mungkin boleh diperluaskan di peringkat daerah. Bagaimana kita melihat instrumen platform kita berurusan dengan klien kita, keluarga klien, dan kita lihat bagaimana platform-platform ini membolehkan kita mendapat akses perkhidmatan yang lebih baik di peringkat institusi. Tambah-tambah pula kita sekarang ni bercakap tentang peluang untuk kita mendapatkan rawatan secara sukarela. Ini sangat baik. Baik, pada penonton-penonton di luar sana, sahabat-sahabat penonton di luar sana, jika ada sebarang pertanyaan, soalan nak diajukan, kita tak payah tunggu sampai segmen kedua. Maknanya tuan-tuan boleh ajukan soalan melalui siaran secara langsung. Nanti kita minta Ursiti untuk pin up soalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan saya akan bertanyakan soalan kepada panel kita untuk menjawablah sebaik mungkin. Semoga apa yang kita usahakan malam ni melalui soalan-soalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jawab sebaik mungkin. Baik, seterusnya kepada panel kedua kita, Puan Shuaila. Okey Puan, sebenarnya ada satu soalan ni, tapi saya nak tanya dululah tentang bentuk rawatan yang diberikan kepada individu yang mengikuti program pemulihan di Sungai Besi. Silakan Puan. Alright, terima kasih. Okey, berkaitan dengan rawatan, bentuk rawatan yang kita tawarkan atau kita laksanakan di Puspen, apa yang kita namakan sebagai biopsychosocial spiritual, iaitu kita cuba memberikan rawatan dan pemulihan yang bersifat holistik dan berdasarkan keperluan klien itu sendiri. Seperti mana yang tadi Puan Ruziliza ada sebut, antara komponen-komponen program kita adalah seperti bimbingan dan kaunseling, psikopendidikan, latihan kemahiran dan vocational, kemudian psikospiritual sendiri. Sebab dia berkait juga dengan apa yang Tuan Aziz sebut tadi, bahawasanya untuk seseorang ini kita nak kembalikan dia berfungsi sebagai individu yang normal, kita akan cuba bantu klien-klien ini dari pelbagai aspek. Bila dia masuk ke Puspen, bukan setakat kita bantu dari segi permasalahan penagihan dadah dia, tapi kita akan bantu dari segi perkembangan emosi dia, pemikiran dia, kemudian dari segi perubahan dan pembentukan tingkah laku yang baru. Jadi melalui aktiviti-aktiviti yang kita adakan, kita berharap bahawasanya klien ini kita bantu dari pelbagai aspek. Dan dari segi pelaksanaan program, betul seperti yang Tuan Aziz sebut, kita tidak lagi secara regimented ataupun tough and rugged, tapi kita lebih kepada program yang kita namakan sebagai fun dan efektif lah. Dan selain daripada itu juga, program kita turut kita sasarkan bukan sahaja kepada individu yang bersama dengan kita mengikuti rawatan dan pemulihan, tapi kita turut mengadakan program yang melibatkan keluarga.
Contohnya melalui family association yang mana kita memberikan kemahiran, kita mewujudkan kelompok sokong bantu dalam kalangan keluarga klien ini sendiri supaya bila mana klien kita ini tamat program dalam PUSPEN dan dia kembali ke dalam masyarakat, so that keluarga ini boleh mainkan peranan. Sebab bila mana-mana klien setelah tamat program di PUSPEN, dia akan menjalani pengawasan. Pada ketika itu, dia berada dalam komuniti, bukan bermakna dia setakat berada di bawah pengawasan ADK daerah, tapi juga di bawah jagaan keluarga itu sendiri. Jadi penting dan perlunya untuk kita supply knowledge ataupun skill kepada keluarga tadi yang merupakan kita panggil kumpulan sokongan terpenting kepada klien dalam kepulihan mereka kelak. Kerela kepada klien wanita. Jadi seperti mana kita sedia maklum, PUSPEN Dengkil telah memperluaskan fungsinya dengan penubuhan institusi pemulihan secara sukarela bagi klien wanita. Boleh tak Puan kongsikan apakah cabaran dalam mengendalikan klien wanita? Bagaimana bentuk program pemulihan yang mereka jalani? Silakan Puan. Terima kasih Saudara Faizal. Itulah wanita kan, wanita. Kalau kita tanya lelaki pun mungkin lelaki akan cakap wanita ni adalah apa kata orang cakap manusia ataupun spesies yang mungkin sukar untuk difahami, kompleks. Macam itulah juga saya wanita tapi saya ditugaskan untuk menjaga wanita juga. Memang saya akui sebelum saya menjaga klien-klien wanita, saya menjaga klien-klien lelaki. Itulah mungkin ada di luar sana tu mungkin bekas klien saya jugalah. Keadaannya mungkin agak berbeza kerana wanita ini adalah sesuatu individu yang mungkin unik, kompleks. Paling mudah saya katakan wanita ni banyak bermain dengan emosi. Emosi itu cabaran yang paling utamalah. Mungkin daripada awal penerimaan, daripada mula-mula masuk pun dah start dah, kita dah nampak dah cabaran utama adalah emosi. Wanita ni seperti kita tahu juga setiap bulan pun emosi mungkin berubah-ubah. Macam tu jugalah klien-klien yang datang mendapatkan bantuan untuk menangani masalah penagihan dadah. Cabarannya adalah sangat orang kata itu sangat sukarlah, tetapi kami sedaya upaya cuba untuk membantu klien-klien ini. Emosi tu seperti mana yang Puan Suhaila ada sebut tadi, biopsychosocial spiritual. Kita akan bantu dari sudut emosi tu, dari sudut psikologi lah. Cabaran untuk membantu mereka menstabilkan emosi kerana wanita ni adalah terlibat dengan dadah ni dari pelbagai sebab. Mungkin kalau lelaki mungkin disebabkan dia nak cuba-cuba seronok sebab kawan-kawan, tetapi wanita ni ramai juga yang saya jumpa, klien-klien yang saya jumpa terlibat adalah disebabkan oleh putus cinta, kemudian disebabkan oleh keruntuhan rumah tangga, kerana suaminya pun terlibat dengan dadah. Itulah saya kata dia banyak bermain dengan emosi. Dan satu lagi yang saya nak kongsikanlah kepada semua pendengar, perbezaan antara wanita dengan lelaki ni. Wanita apabila dia terlibat dengan dadah, cabaran yang banyak saya terima di dalam PUSPEN ialah banyak penyakit-penyakit yang datang ataupun comorbidity kita sebutlah. Selain daripada masalah penagihan dadah itu, ada penyakit-penyakit lain yang turut bersama. Saban hari ada saja yang kami perlu refer ke hospital ataupun klinik untuk membantu klien-klien wanita ni untuk mendapatkan rawatan. Agak berbeza dan golongan wanita pula agak mudah untuk menjadi penagih walaupun dia menggunakan dos yang sikit. Kalau lelaki ni mungkin dia gunakan dos yang banyak, dia dah barulah dia akan ketagih, tapi wanita dia guna sikit je dia dah boleh menyebabkan dia ketagih kepada sesuatu jenis dadah. Dan wanita juga apabila dia terlibat dengan dadah, dia mudah untuk cenderung untuk relapse kembali. Saya tadi tertarik juga dengan apa yang sahabat-sahabat saya kongsikan, program-program lah yang dijalankan ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Contohnya lah kalau di PUSPEN Dengkil ni, selain daripada sesi kaunseling, kelompok penjagaan relapse, kita juga ada aktiviti yang menekankan kepada kemahiran ataupun kita kata latihan kemahiran vocational.
kenapa latihan-latihan sebegini kita sediakan? Mungkin orang tertanya kenapa? Kenapa ADK nak bantu klien-klien ni dari segi kemahiran vocational? Kita seperti anda semua sedia maklum, bukan sahaja membantu masalah penagihan, tetapi kita cuba untuk membantu mereka yang terlibat dengan dadah ni untuk kembali berfungsi secara normal apabila kembali dalam masyarakat. Jadi kemahiran-kemahiran yang kami sediakan ni adalah bertujuan untuk membantu mereka apabila keluar nanti untuk support ataupun sedikit sebanyak tu boleh membantu mereka ni untuk mencari pekerjaan. Tu salah satu sebab yang boleh membantulah orang kata tu untuk tuan-tuan tidak terlibat semula dengan dadah apabila mempunyai kerjaya ataupun kewangan yang stabil. Sebagai contoh, saya bukan nak jual produk, cuma saya nak tunjuk sikit lah. Untuk klien-klien wanita kita, antara latihan kemahiran vocational yang kita buat dalam sana adalah jahitan ataupun kemahiran jahitan. Contohnya macam ni kita ada buat face mask, ada jugalah yang saya jual untuk diorang punya keperluan kan. Ini face mask. Adalah pelbagai, saya bawa sampel sikit-sikit ni, ada yang macam ni. Kemudian okey, boleh tunjuk sikit. Ini scrunchies ataupun getah ikat rambut, face mask dengan dia punya extender. So sekarang ni orang kata selari lah dengan keadaan pandemik sekarang, semua orang memerlukan face mask. Yang saya pakai ni pun adalah hasil daripada jahitan klien-klien wanita lah di Puspen Dengkil. Kita berikan latihan ni supaya mereka pun belajar perkara-perkara yang boleh meningkatkan orang kata jati diri. Bila kita belajar, bukan kata belajar menjahit ni dia menjahit saja, tapi sebenarnya klien-klien ni akan belajar untuk menempati masa, penjadualan, bagaimana untuk fokus dalam sesuatu perkara yang dia perlu buat, betapa menghargai masa ni penting. Kerana tuan-tuan, apabila mereka ni mula terjebak dengan dadah, masa atau penjadualan tu dah memang hilang, totally hilang. Jadi kita ajar semula bagaimana untuk menepati masa, bagaimana nak mengikut jadual. Kerana seseorang tu kalau kita nak pastikan dia kekal pulih, dapat mengekalkan kepulihan, dia mesti mematuhi masa. Macam kita juga, pekerja-pekerja ataupun penjawat-penjawat awam, kalau kita nak berjaya dalam kehidupan, kita perlu mematuhi ataupun pandai untuk manage masa kita. Manage untuk masa kita, waktu bekerja, waktu yang sihat untuk keluarga, waktu untuk sukan dan riadah, waktu untuk belajar, waktu untuk kita menghadap dengan bos contohnya, kena ada semua itulah. Ini semua adalah faktor-faktor yang boleh membantu seseorang itu menjadikan diri dia berfungsi semula dengan baiklah apabila dia kembali ke dalam masyarakat. Dengan kesemua panel. Okey tuan, ini sebenarnya tadi soalan ni soalan awal tadilah. Saya duk cari-cari balik tak jumpa kan. Tapi saya capture lah soalan dia kata, apa pesanan tuan lah kepada masyarakat di luar sana jika ada ahli keluarga atau saudara mara yang terdekat yang mengalami permasalahan dadah tapi dia rasa berat hati untuk tampil ke hadapan untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan secara sukarela ni. Kalau boleh tuan kongsikan sedikit tuan. Alright, ini adalah satu perkara biasa yang kita selalu dengar lah kan, yang mana kadang-kadang kan sebenarnya kalau kita tak buat auris secara maya ni pun kita ada buat auris secara bersemuka. Kita pergi ke rumah-rumah, kita dapatkan maklumat daripada masyarakat, kita pergi rumah. Tapi sebenarnya masih ramai lagi dalam kalangan masyarakat kita yang tidak tahu sebenarnya yang kerajaan ada menyediakan perkhidmatan yang benar-benar membantu rakyat ataupun masyarakat. Jadi tidak timbullah isu katakan kalau kita pernah selalu dengar jugalah orang kata kalau anak saya masuk ke Puspen ataupun pusat serenti, kalau dulu-dulu orang sebut nanti hidup dia terseksa, dia dipukul, dia diapa. Jadi ini memang menjadi kerisauan kepada ibu bapa di luar sana lah yang ada anak-anak yang mempunyai isu dan masalah yang berkaitan dengan penagihan. Jadi jangan risau tuan-tuan dan perempuan, sebab itulah malam ni saya bawa kita punya pengarah yang jaga institusi ini. Dia sendiri terangkan apa aktiviti dia. Nak jahat macam mana tuan-tuan? Tengok dia buat pun face mask, menjahit.
Ini kadang-kadang dekat pusat pemulihan lelaki pun ada yang buat face mask juga. Bukannya perempuan saja, dia buat getah rambut. Tengok. Maksudnya aktiviti tu adalah aktiviti, kalau kita jangan tengok hasilnya macam ni tuan-tuan. Kita kena tengok falsafah di sebalik kita buat benda ni. Maksudnya kalau dia buat benda ni, dia perlu ada ketekunan, ada fokus, dia boleh menerima arahan, dia ada apa nama orang kata tu, apa lagi, disiplin dia, teamwork dia. Ada yang tukang potong, ada yang tukang jahit tali, ada yang tukang isi dalam plastik. Jadi kita nampak di sini, inilah aktiviti-aktiviti yang dibuat. Jadi apa yang nak merisaukan kita lagi lah. Jadi tidak perlu risaulah tuan-tuan dan perempuan. Kami pun sebenarnya kalau kita tengok di musim pandemik ni pun, saya just nak cerita sikit lah tuan-tuan dan perempuan. Kat musim pandemik ni pun kita makin banyak terima aduan sebenarnya. Aduan tentang apa nama, anak terlibat dengan masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan ni lah. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan sebelum nak buat aduan dengan kami, mungkin boleh berbincang dengan anak yang terlibat dengan masalah ini. Mungkin terbuka hati dia untuk mengatakan, ya mak, aku nak pulih mak, tolong bawa aku pergi Puspen Dengkil ataupun Puspen Sungai Besi. Sebab malam ni dah dengar cerita kan, dah tahu dah. Kalau nak tahu lebih detail, boleh tengok website ADK ada. Tengok FB Puspen Dengkil, FB Puspen Sungai Besi, tengok FB ADK Selangor pun ada. Jadi saya ingat tak timbul isu lah yang mana orang kata mereka yang terlibat dengan masalah penagihan ni selalu terpinggir ke apa. Kita tidak meminggirkan, malah kita sentiasa bagi bantuan. Dekat negeri Selangor lah, especially saya selaku yang menjaga negeri Selangor dan untuk ADK negeri Selangor ni, kita prihatin sangat-sangat. Kita telah cuba cari siapa dalam kalangan klien-klien kita yang ada masalah tak kala apa nama musim pandemik ini, yang hilang pekerjaan, yang tak ada apa nama makanan, yang tak cukup makan, yang hidupnya tengah susah sekarang kan. Jadi kita cuba bantu. Kita cari mana-mana NGO yang nak tolong kita, sama-sama membantu mereka ini. Kita kumpulkan semua barang-barang ni dan kita kesan tuan-tuan dan perempuan dan kita bantu. Jadi dekat mana lagi kita nak apa nama nak kata yang yalah, kadang-kadang ada orang kata dia tak tahu apa perkhidmatan yang disediakan. Jadi inilah kita sebut sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, inilah perkhidmatan yang kami. Inilah ADK sebenarnya. Kami ADK, kami sedia membantu tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah. Okey, terima kasih tuan ataupun siang tadi. Baik, untuk sedikit ulasan penutup daripada Puan Suhaila, dan saya ingat sambil Puan Suhaila memberi sedikit ulasan penutup, bolehlah menjawab jugalah, rangkumkan sekali soalan daripada sahabat kita Rin Ahmad. Dia kata adakah kehidupan mereka di Puspen ni seperti penjara? So saya persilakan Puan Su seterusnya memberi ulasan penutup. Untuk jawapan kepada sama ada di Puspen Sukarela bentuknya sama di penjara, tidak sama sekali. Sebab kita di Puspen, kalau kita tengok, macam saya kata tadi, pendekatan kita atau approach kita dengan mereka adalah lebih humanistik. Dan kita anggap juga individu yang datang mendapatkan rawatan itu sebagai pesakit ataupun klien yang perlu dibantu dan dirawat. Mereka bukan pesalah. Jadi approach kita terhadap mereka tu memang sangat berbeza dengan apa yang mungkin orang katakan seperti mana mereka dipenjarakan lah, ya. Dan sebagai rumusan juga, kebanyakan program-program yang kita adakan di Puspen, di mana-mana saja Puspen ADK, Puspen Sungai Besi khususnya, program yang kita laksanakan adalah berbentuk ataupun evidence based. Maknanya telah dibuat kajian tentang keberkesanan, dan kita bukan program yang kita laksanakan bukan orang kata berdasarkan ini perlu, ini orang kata berdasarkan suka-suka, tapi sebenarnya adalah evidence based. So dari segi rate kepulihan klien itu sendiri, ini saya nak ditambah jugalah apa yang Puan Ruziliza sebut tadi. Sama ada kalau wanita lebih cepat pulih atau lelaki dan sebagainya, dia memang very subjektif. Sebab kepulihan seseorang itu dia bergantung kepada pelbagai faktor. Selain daripada motivasi individu itu sendiri, sokongan daripada keluarga, kemudian
pegangan dia terhadap agama. Jadi faktor-faktor ini semua memainkan peranan yang penting dalam nak memastikan seseorang klien itu terus kekal dalam kepulihan. Dan seperti mana saya sebut juga tadi, setiap individu ada masalah dan individu yang terlibat dengan dadah ini lazimnya mereka memilih cara penyelesaian yang salah. Dan untuk itu setiap masalah ada jalan penyelesaian. Jadi saya serulah kepada mereka yang terlibat atau sebenarnya nak dapatkan lebih maklumat mengenai rawatan dan pemulihan ini, bolehlah berhubung dengan kami di Puspen Sungai Besi. InsyaAllah mendapatkan rawatan dan pemulihan ini adalah merupakan salah satu pintu untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dengan dadah ini. Okey, so itu saja. Ya, terima kasih atas perkongsian Puan Suhaila. Saya ingat jelaslah tentang aspek pemulihan secara sukarela. Dan untuk kali yang terakhir saya nak jemput Puan Rizaliza untuk memberi sedikit ulasan berkaitan tentang perbincangan kita hari ini dan juga seruanlah kepada masyarakat di luar sana yang kita faham aspek pemulihan sukarela ini tidak tertumpu pada lelaki saja, malahan Puan Rizaliza mengepalai institusi yang berkaitan tentang pemulihan wanita ni, mungkin ada sedikit seruan yang nak disebarkan. Silakan Puan. Okay, terima kasih Faizal. Saya pada hari inilah sama-sama ingin mengajak tuan-tuan, puan-puan, cik-cik di luar sana yang mungkin sekarang ni sedang struggle untuk membantu ataupun untuk menyelesaikan masalah diri yang terlibat dengan dadah. Marilah bersama-sama keluarga saya, bersama keluarga di Puspen Dengkil untuk membuat kepulihan diri. Jangan risau, setiap masalah itu ada solusinya dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai saudara sesama manusia, kita akan bantu. Hubungilah kami di Puspen Dengkil ataupun di Facebook ADK Selangor ataupun layari laman web ADK Malaysia www.adk.gov.my. Kita akan bantu. Hubungi kami, kita akan bantu anda untuk menyelesaikan ataupun memberi jalan, memberi pintu untuk anda semua keluar daripada masalah penagihan dadah. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rizaliza di atas ucapan penutup tadi, ulasan penutup tadi, dan kita lihat seruan-seruan ini menandakan betapa bukan kata bila cakap tentang solidariti ini tertumpu pada segmen NGO semata-mata. Sebenarnya di peringkat ADK juga kita memperkasakan elemen kesukarelaan ini sebagai salah satu platform yang harus kita perluaskan supaya kita nak ramai orang yang sedang dibelenggu permasalahan tentang dadah ni mendapat manfaat daripada apa yang kita cuba perkatakan hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga panel jemputan kita. Yang pertamanya Tuan Nazir bin Muhammad, pengarah ADK Selangor. Yang keduanya adalah Puan Nur Suhaila binti Rahman, selaku pengarah Puspen Sungai Besi, dan panel kita yang ketiga iaitu Puan Rizaliza binti Ibrahim selaku pengarah Puspen Dengkil kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada malam ini. Semoga apa yang kita laksanakan dari konteks outreach maya ni mungkin kita boleh kembangkan tuan di masa-masa akan datang, dan kita mungkin akan perbanyakkanlah untuk kita dapat manfaat bersama.